Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Iqmal bin Abdul Rahim. Nombor metrik 054464. Baik, insyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan tentang apa itu asal usul kejadian jin. Macam mana jin ni boleh dilahirkan. Dan kita akan tengok di slide kita asal kejadian jin. Yang ni ada pun asal kejadian jin ni, iaitu unsur pertama yang daripadanya makhluk jin ini diciptakan, maka tiada jalan untuk kita mengetahuinya selain hanya khabar yang benar dan yakin. Maknanya bila kita tahu unsur pertama, yakni makhluk jin ni dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia ada disebutkan di dalam Al-Quran sendiri, ada hujah dia, maka kita kena ambil dan terima dengan yakin dan benar. Sebab apa? Sebab bila kita ambil dan terima dengan yakin dan benar, dan maknanya kita beriman dengan perkara ghaib. Baik, yang kedua, yakni suatu khabar itu hanya benar, yakni qat'i dan yakin jika ia datang daripada Allah yang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bila khabar berita tentang jin ni memang ada, yakni memang wujud, maka ada dalil pula di dalam Al-Quran yang disebutkan dalam hadis, maka wajib kita ambil itu sebagai perkara yang wajib kita yakin, yakni memang kita wajib beriman kepadanya. Baik, seterusnya yang ketiga, khabar tersebut terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Surahul Azim, yakni maksudnya, dan dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, menciptakan jin ini daripada nyala api. Yakni jin ni diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api. Yakni disebut dalam satu kitab, jin ni, api yang dijadikan jin ni tidak mempunyai asap. Allahu Akbar. Baik, yang seterusnya, marij ialah julangan api yang bersih. Ni yang tadi saya sebut tadi, yang bersih tanpa mengandungi asap. Allahu Akbar. Betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana khabar itu telah sabit dengan yakin, maka kita wajib mengetahui kandungan beritanya dan wajib mengimaninya. Maka kita dah tahu dah, dalil sudah ada, semua sudah ada, maka kita kena ambil berita yang disampaikan kepada kita tu dengan yakin dan benar, dan wajib kita mengimaninya dengan betul. Baik, yang seterusnya adalah mengingkari kewujudan jin adalah kebodohan yang bertopengkan kata-kata sains. Yakni apa benda? Yakni apabila hakikat ini telah ternyata pada anda, maka tidaklah selayaknya seseorang yang berakal dan berfikiran terjerumus ke dalam suatu gejala kejahilan dan kelalaian yang sungguh keterlaluan, dan dengan menyangka bahawa seseorang itu tidak wajib mengimani sesuatu perkara kecuali yang bertepatan dengan sains. Yakni orang yang, maka dia kata apa, orang yang tidak selayaknya ni, yakni orang yang berakal dan berfikiran, dia ada akal, dia ada boleh berfikir, dia boleh berfikir dengan betul, dengan waras kan, tapi dia termasuk dalam golongan yang tidak percaya bahawa jin ni wujud. Maka dia tak mengimani, dia tak wajib kat atas mengimani satu perkara kecuali yang bertepatan dengan sains. Dia menyangka macam tu lah, dia sangka macam tu. Jadi tak boleh perkara ni berlaku. Jadi kita wajib mengimani
perkara gaib ni. Sebab apa? Jin memang dah Allah sebut di dalam Al-Quran ni. Baik, yang seterusnya, kemudian dengan bangganya dia mencanangkan bahawa dia tidak mempercayai kewujudan malaikat atau jin kerana dia tidak dapat melihatnya dan tidak dapat merasakan dengan baca indera rasanya. Dia sebab apa dia tak percaya, dia tak mengimani dengan kewujudan jin dan malaikat ni? Sebab apa? Sebab dia tak nampak benda tu. Dia kata benda ni tak wujud sebab dia tak nampak. Kalau ada, tunjuk. Macam tu. Dia nak abang macam tu. Jadi tak boleh lah macam tu sebab kita dah ada dalil. Allah Subhanahu Wa Taala telah berkata dalam Al-Quran dalam surah Ar-Rahman sekali, sedangkan surah Jin sendiri ada. Jadi wajib kita mengimaninya. Baik, yang seterusnya adalah istilah. Istilah berkaitan dengan jin dan syaitan begitu banyak dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis Nabawi. Macam tadi hadis dalam surah Ar-Rahman tadi kita baca tadi kan. Seterusnya terdapat satu surah khas dinamakan dengan surah Al-Jin yang menceritakan tentang makhluk gaib tersebutnya. Macam kita tahu memang ada surah Al-Jin yang menceritakan tentang apa itu jin sebenarnya kan. Jadi buat apa kita nak menyangkal lagi perkara itu kan. Baik, seterusnya hal ini menggambarkan bahawa ilmu tentang kewujudan makhluk jin dan syaitan penting untuk diketahui oleh manusia. Jadi kita wajib mengimani wajib semua manusia yang beragama Islam dan semua orang yang faham tentang benda ni, dia kena tahu bahawa wujudnya jin dan syaitan ni. Baik, dalam istilah syarak pula, jin adalah benda hidup yang tidak dapat dilihat, berakal, mukallaf, diberi tanggungjawab, beranak pinak kewujudannya sebelum penciptaan manusia dan asal penciptaannya adalah daripada api. Yang ni macam kita terang tadilah. Baik, seterusnya iblis adalah nama salah satu jin yang ingkar dengan perintah Allah SWT lalu dimurkainya, manakala syaitan pula adalah pengikut iblis dan konco-konconya. Dan akhir sekali, kesemua mereka adalah dari keturunan Al-Jan, iaitu bapa segala jin, sebagaimana Adam AS sebagai bapa kepada manusia, manakala Al-Jan ciptanya daripada api. Wallahu a'lam. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khadir bin Polisi 054692. Saya akan meneruskan perbentangan yang telah dilakukan oleh sahabat saya iaitu Muhammad Uthman pada poin-poin yang seterusnya. Kita teruskan dengan perbincangan kita mengenai mengingkari kewujudan jin adalah kebodohan yang bertopengkan kata-kata sains. Yang pertama, memang suatu perkara yang sangat jelas bahawa kejahilan yang bertopengkan ilmu seperti itu akan mengheret kepada pengingkaran sebilangan besar kewujudan yang yakin hanya semata-mata kerana satu sebab, iaitu tidak dapat melihatnya. Seterusnya, tiada sesiapa pun yang berfikiran waras dan menghormati dirinya sanggup mengambil sikap yang sedemikian. Seseorang yang berakal, yang memahami makna ilmu, sudah semestinya mengetahui kaedah ilmiah yang umum yang tidak dapat dirasai, tidak semestinya tiada, kerana kewujudan itu lebih umum dan luas daripada yang dilihat. Dengan kata lain, tidak semua yang wujud itu tunduk di bawah daya penglihatan atau di bawah penguasaan panca indera. Tanpa pengertian ini, maka seseorang itu mestilah mempercayai kewujudan kereta umpamanya selama kereta itu ada di hadapannya. Tapi apabila kereta itu jauh dan terkeluar dari penguasaan panca inderanya, maka dia mestilah menafikan kewujudannya. Banyak analogi boleh menafikan kewujudan sesuatu perkara. Antara analogi tersebut ialah, yang pertama sekali, sesuatu kekurangan pengetahuan tentang bukti keberadaannya. Yang kedua pula, prinsip bahawa tidak mengetahui bukti, maka tidak menyedari kewujudannya. Yang ketiga pula,
kekurangan hati nurani bukanlah penolakan kewujudan. Sama seperti bukti memerlukan bukti, begitu juga penolakan. Ia juga memerlukan bukti. Contohnya, ketiadaan bukti fikiran bahawa ada sesuatu tidak bermaksud tidak ada, kerana ia dapat dibuktikan oleh bukti atau bukti-bukti yang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal kazzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihum ta'wiluhu. Kadzalika kazzaba allazina min qablihim. Fanzur kaifa kana 'aqibatul zalimin. Maksudnya ialah bahkan mereka pula terburu-buru mendustakan Al-Quran yang fahaman mereka tidak dapat meliputi segala isi pengetahuannya, dan belum datang kepada mereka kenyataan yang menjelaskan kebenarannya. Demikianlah juga orang-orang yang sebelum mereka mendustakan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada mereka. Maka lihatlah bahawa akibat orang-orang yang zalim itu berakhir dengan berbagai bencana yang membinasakan mereka. Surah Yunus ayat 39. Dengan itu, kita menyadari bahawa mereka yang telah berbohong mengenai pengetahuan mereka. Selain itu, mereka yang menafikan banyak perkara gaib seperti sifat, takdir, malaikat dan permusuhan, kerana bukti akal dan pengamatan itu palsu. Yang terakhir sekali, kerana mereka tidak menceritakan tentang dirinya dan tidak dilarang orang lain mempunyai bukti yang munasabah atau bukti penegaran atau bukti pengamatan seperti yang terjadi kepada Rasulullah, dan memerhatikan jin dan malaikat dan permusuhan. Sekian saja daripada saya. Segala yang baik itu datang daripada Allah dan segala keburukan itu datang daripada saya. Pembincangan ini akan disambung oleh rakan-rakan saya yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aslam Haziq bin Muhammad Ridwan. Nombor metrik 054764. Saya akan menyambung pembincangan seterusnya. Mula-mula saya akan baca bahasa Arab lah. Saya baca bahasa Arab, kemudian saya akan terjemah dan kita ulas sikit lah. Dengan tajuk Inkar wujudul jin sakhafa yattaqa'u bi alfazil ilmi wa yughayyibu an zahni ba'du bisata' minan nas annahu kama la yajuzu al-imanu bi wujudi syai' illa idza sabit dalil al-ilmi ala wujuduhu fa innahu la yajuzu aidan al-imanu bi qadani syai' illa idza sabit dalil al-ilmi ala qadanahu fa idza lam yasbit ad-dalil al-ilmi la ala al-wujud wa la ala adam fatilka hiya al-halah allati yasma al-insan fiha jahilan wa jahluka bi syai'in la yastalzamu faqadahu wa la wujudahu idza huwa sifatun mutalbisah bik la bi syai'in al-mabhus anhu. Mengingkari kewujudan jin adalah kebodohan yang bertopengkan kata-kata sains. Setengah golongan manusia biasa tidak menyadari bahawa sebagaimana tidak seharusnya kita mengimani kewujudan sesuatu kecuali jika terbukti dengan sabit tentang kewujudannya. Maka begitu juga tidak seharusnya kita mengimani ketiadaan sesuatu kecuali dengan sabit dan terbukti ketiadaannya dengan bukti ilmiah. Jika tidak sabit dalil ilmiah atas kewujudannya juga atas ketiadaannya, maka inilah yang menyebabkan seorang itu dikatakan jahil tentangnya atau tidak mengetahuinya. Kejahilan kita terhadap sesuatu itu tidak bermakna sesuatu itu tiada, pun juga tidak bermakna sesuatu itu ada. Kejahilan adalah satu sifat yang ada pada kita, bukan
sifat yang ada pada sesuatu yang dikaji atau dicari. فإذا ظهر لك برهان علمي قاطع يلزم بأحد طرف وجود ذلك الشيء أو عدمه فإن من العبث أن تقارع ذلك البرهان القاطع بجهلك السابق. وقد ورد الخبر متصل مواتر الذي ينسي كما رأيت على وجود ملائكة والجن بإخبار القرآن فلا بد من الاعتقاد بأن القرآن قد ثبت في هذا الخبر كما مر بيان ذلك في حديثنا عن منهج التحقيق في النقول والأخبار. Baik, apabila ternyata bukti ilmiah yang qat'i memutuskan salah satu sudutnya sama ada kewujudannya ataupun ketiadaannya, maka akan sia-sialah sekiranya kita cuba melaga-lagakan bukti yang yakin dan putus itu dengan kejahilan kita yang lalu. Telah sabit adanya khabar yang muwatir yang menaskan seperti yang anda telah lihat kewujudan malaikat dan jin melalui perkhabaran kita Al-Quran. Anda sewajibnya mengiktikad bahawa Al-Quran mengandungi perkhabaran tersebut seperti yang telah kita terangkan dalam bahasan kita tentang metod memastikan kesahihan khabar berita atau khabar nukilan. Baik, kita sebagai umat Islam wajib beriman kepada Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran ada menyatakan tentang kewujudan jin. Seperti mana ayat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat. Kenapa Allah letak perkataan jin dahulu sebelum manusia? Ini kerana jin itu sendiri Allah wujudkan dia lebih awal daripada Allah wujudkan manusia. Walau bagaimanapun, ada setengah golongan yang menafikan kewujudan jin. Antaranya adalah ahli falsafah. Sama ada dahulu ataupun sekarang, mereka masih menafikan kewujudan jin. Mereka memberikan hujah yang lemah dengan berpendapat jin tidak wujud kerana tidak dapat dikesan dengan mata kasar. Sebenarnya, perkara yang dapat dikesan dengan mata kasar pun bukan semuanya dapat ditemui oleh manusia. Kita seringkali bertemu dengan perkara-perkara yang baru semasa meneroka bumi yang sempit ini. Manusia dapat menerima kewujudan seluruh makhluk Allah yang tidak dapat dihitung, sedangkan manusia tidak pernah melihat kesemuanya. Hujah yang mengatakan jin tidak wujud itu kerana tidak pernah dilihat oleh manusia adalah ditolak. Oleh kerana itu, kewujudan jin adalah perkara yang tidak dapat ditolak dengan hujah akal. Akal manusia sangat terbatas dan mempunyai kelemahan dan tidak mampu sama sekali untuk melawan hujah daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Amir Aiman bin Abdul Latif, nombor metrik 054491. Sekarang saya akan menyambung perbentangan daripada rakan saya, iaitu mengenai tajuk mengingkari kewujudan jin adalah kebodohan yang bertopengkan kata-kata sains, iaitu penyambungan daripada perbentangan daripada kitab Al-Kubra Yakinian pada muka surat 282 hingga 283. Okey, sekarang ini saya akan menerangkan berkaitan dengan terjemahan kitab Kubra Yakiniah ini. Selepas itu saya akan menerangkan berkaitan pendapat lain yang berkaitan dengan terjemahan ini. وقد ثبت قبل ذلك أن القرآن ليس من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم وأنه كلام الله عز وجل بأدلة قاطعة التي مرات في مناتبتها كما ثبت من قبل ذلك برهان القاطع على وجود الله فكان لا بد إذا بعد ثبوت سلسلة هذه البرهين القاطعة من اعتقاد بموجبها ولا قيمة
lil sabi' amamaha. Okey, terjemahannya adalah telah sabit bahawa Al-Quran bukannya ciptaan dan rekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kalam Allah berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti ilmiah yang telah dijelaskan, sebagaimana telah sabit bukti-bukti yang qat'i dan yakin atas kewujudannya Allah Subhanahu wa taala. Setelah ternyata rantaian bukti yang qat'i dan yakin, maka wajiblah kita mempercayai dan mengiktikadkan segala yang telah dibuktikan itu. Kejahilan kita yang lalu atau sebelumnya sudah tidak bernilai dan bermakna setelah berhadapan dengan bukti-bukti tersebut. Okey, ringkasan daripada perenggan ini, ia menerangkan bagaimana Al-Quran itu dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala apa yang termaktub dalam Al-Quran itu merupakan dalil-dalil yang qat'i. Jadi dalil-dalil yang qat'i ini tidak kita kena ikut dan kita kena taat dengan bukti-bukti tersebut. Segala kejahilan dan sangkaan kita yang lalu telah terbatal sekiranya bukti-bukti dan dalil-dalil daripada Al-Quran ini muncul. Illa annaka qad alimta min hadzal kalam an qimah dilalatu khabar muttasil mutawatir ala wujudil malaikah wal jin innama tastamidu min imani bil wujudillah qabla kulli syai'in faman lam yakun qad aman billah awalan fala mani' lidayhi min an yasdiqu nisbah qabar illa masdaruhu wa yukadzibu fil wa'tu zatihi masdar nafsihi ay yukadzibu kalam al-Quran min haitsu innahu kalamullah azza wa jal bal tabi'i minhu an yaf'al dhalika ma dama annahu khairul mu'min baina masa'alatu kullaha. Maksudnya perlu dijelaskan bahawa bernilainya pembuktian melalui khabar yang mustahil dan mutawatir atas kewujudan malaikat dan jin ini. Kesemuanya adalah bersumber daripada keimanan kepada kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tiada halangan baginya untuk mempercayai nisbah perkhabaran tersebut kepada sumbernya, dan pada masa yang sama ia mendustai sumber tersebut. Tegasnya mendustai kalam Allah atau Al-Quran dari segi bahawa ia kalam Allah. Bahkan secara tabi'i ia akan berbuat demikian selama ia tidak beriman dan mempercayai sumber kepada masalah itu sendiri. Ringkasan daripada perenggan ini iaitu macam mana kita nak tahu berkaitan bernilainya pembuktian yang mutawatir dan kewujudan malaikat dan jin. Sebelum kita nak percaya kepada dua benda ini, kita kena beriman dan betul-betul percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dahulu. Qaira anna saqfal ajiba innama takmin inda min yaz'im annahu muslim yu'min billah wa rasulih wa kitabih summa yaqdi yujadil Quran bita'biri asha fi wujudil jin mithalan wala dalil yuqasimaka bihi illa annahu lam yurajjin wa lam yahsil bihim ay la dalil lahu yuqasimaka bihi illa mujarrad jahlahu kama qulna. Terjemahan perenggan tersebut iaitu memang sesuatu kebodohan yang sungguh menghairankan apabila seseorang itu mendakwa dirinya Muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, juga kitabnya, kemudian masih terus memperdebatkan Al-Quran tentang kewujudan makhluk jin tanpa melihat dan tidak merasakan dengan panca inderanya. Tegasnya tanpa sebarang bukti dan dalil kecuali hanya kejahilannya semata-mata. Ringkasan daripada perenggan ini iaitu ada setengah golongan ini mereka mendakwa diri mereka ni Muslim, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul,
beriman kepada kitab, tetapi mereka ni masih berdebat berkaitan dengan dalil yang berada dalam Al-Quran berkaitan dengan jin dan alam gaib. Sedikit ringkasan terjemahan daripada keseluruhannya, iaitu walaupun telah termaktub secara jelas mengenai jin dalam Al-Quran, namun terdapat juga golongan yang tidak mempercayai tentang perkara-perkara yang gaib. Mereka mengetahui apa yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran itu benar, akan tetapi perkara yang gaib yang tidak mampu lihat di mata kasar itu, mereka mengingkarinya. Golongan ini sebenarnya mereka hanyalah tertipu dengan diri mereka sendiri. Firman Allah dalam surah Al-Naml ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wajahadu biha wastaiqatanha anfusuhum zalman wa uluwan fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Maksudnya, dan mereka mengingkarinya kerana kezaliman dan kesombongan mereka, sedangkan hati mereka meyakini kebenarannya. Oleh itu, lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan kerosakan. Menurut Bisri Ali dalam jurnalnya, iaitu berkaitan dengan alam gaib ini terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, gaib nisbi adalah sesuatu yang tertutup pengetahuannya bagi sebahagian makhluk, sedangkan sebahagian lainnya tidak tertutup sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, contoh bahagian pertama ni iaitu macam jin lah. Setengah orang boleh nampak, setengah orang memang terhijab. Okay, yang kedua, gaib hakiki adalah sesuatu yang mutlak atau secara keseluruhan tidak dapat diketahui oleh indera manusia kerana hakikatnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang maha mengetahui. Okey, hal ni berkaitan dengan alam gaib seperti yang kita tidak boleh nampak langsung, kecuali Allah sahaja yang tahu, seperti syurga, neraka dan sebagainya. Okey, itu saja sedikit sebanyak daripada saya, iaitu berkaitan dengan terjemahan kitab Kubra Yakiniyat. Okey, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah ini saya akan menyambung pembentangan daripada saudara Amir Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Wal masa'alah fi juzuruha majrad taklid wa muhakah lahtarafi al-ghuruzu al-fikri al-ghuzru fikri ضد الإسلام وأهله فقد ألقوا الآذان إليهم فسموا هم يقولون إن الاعتقاد بالجن والشيطان والملائكة إنما هو من الإحيائية والخرافات التي كانت سائدة عند العرب فدعا إليها بعد ذلك Muhammad alaihi salatu wassalam bi'ismi ad-din wal islam. Fa'ahnu ru'usakum lima sam'u wa aghmadu al-'ain wal aqlu an tafakkaru fi dalil hadhihi ad-da'wa wa biwa'athuha wa burahinaha al-'alamiyah. Summa انطلقوا يردون هذا الكلام دون أن يختلف أي اختلاف عن صوت سادتهم. ثم لما عاد أولئك السادة أنفسهم يتحدثون عن الأرواح وقصة تحذيرها وكيفية مناتها. عاد هؤلاء مرات أخرى يستمعون وعادوا مرات الأخرى ينغضون رؤوسهم مؤمنين معتقدين دون أن يكشفوا غطاء العقل لأي تأمل أو برهان علميز ثم انطلق هذا المراءة يعتقدون بالأرواح ويعلمون الناس
السبيل إلى تحدير ها ومكالمتها واستكشاف حفايا الماضي السحيق والمستقبل بعيد بواسطها. Pokok ataupun akar daripada permasalahan ataupun akar umbinya hanyalah ikut-ikutan ataupun taklid buta kepada pakar-pakar penjajah pemikiran terhadap Islam ataupun umatnya. Dan ini telah mendengar pakar-pakar tersebut mengutarakan pendapatnya, kepercayaan kepada kewujudan jin, syaitan dan malaikat, termasuk dalam kepercayaan khurafat yang begitu lumrah dan tersebar luas di kalangan bangsa Arab sebelum Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya memakainya dengan pakaian baru, iaitu pakaian agama dan Islam. Mereka hanya menundukkan kepala kepada apa yang didengarnya, menutup mata dan akalnya daripada pemikiran bukti dan dalil ke atas dakwaan ataupun tuduhan tersebut tanpa memikirkan motif-motif dan bukti-bukti ilmiah. Dan seterusnya, mereka terus memperkatakan seperti apa yang dikatakan dan disuarakan oleh pemimpinnya yang terdiri daripada pakar-pakar penjajah pemikiran umat Islam dan Barat. Dan apabila pemimpin yang menjadi ikutannya itu kembali sedar kepada kewujudan makhluk gaib, memperkatakan alam roh, tentang kisah memanggil roh dan cara-cara berdialog dengan roh, iaitu dipanggil takhdil al-arwah, maka para pengikut dari dunia Islam ikut memberi penuh perhatian dan kembali sedar untuk ikut mempercayai kewujudannya yang sebelumnya telah dinafikan dengan bertopengkan alasan sains, tanpa membuka tutupan akal fikirannya untuk merenung dan mengkajinya, untuk menilai dalil dan buktinya. Bahkan mereka terus mengisytiharkan kepercayaan tentang kewujudan roh-roh manusia yang telah mati untuk dihubungi. Mengajar orang yang bagaimana cara memanggil roh, berdialog dengannya, menyingkap rahsia yang tersembunyi dalam liputan zaman silam atau rahsia masa depan yang agak jauh memberi perantaraan terhadap roh-roh tersebut. Wallahu alam, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.